Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus minggu depan bersama saya Naila Huda, dan untuk minggu akan datang tumpuan pastinya terarah kepada keadaan cuaca semasa. Ini apabila Pusat Hidrografi Nasional meramalkan air pasang besar di beberapa kawasan bermula semalam hingga Khamis ini. Dan antara kawasan yang terlibat adalah Kuala Muda, Kedah, Bagan Datuk Perak, Pelabuhan Klang, Selangor dan juga Batu Pahat dan Pontian di Johor. Dan menurut Pusat Hidrografi, dikatakan fenomena ini berpunca daripada pengaruh daya tarikan graviti ketika kedudukan bulan dan matahari sejajar yang membawa kepada kemungkinan berlakunya limpahan air di daratan serta banjir di lokaliti kawasan rendah pesisir pantai. Dan ini juga visual yang kami dapatkan daripada tideforecast.com menunjukkan paras air pada hari-hari akan datang untuk minggu depan. Dan tentunya apabila kita bercakap tentang keadaan cuaca ketika ini yang juga menjadi topik hangat apabila juga dikaitkan dengan soal pembubaran parlimen dan juga pilihan raya PRU15 terus menjadi teka-teki dengan beberapa pihak. Beberapa pakar pun telah menyuarakan bahawa PRU15 ini tidak sesuai untuk diadakan ketika banjir dan cuaca seperti ini dijangka melanda beberapa negeri untuk bukan saja minggu akan datang tetapi untuk bulan-bulan akan datang pada penghujung tahun ini. Tapi sebelum itu, kami nak fokus dahulu kepada keadaan cuaca untuk beberapa hari akan datang, khususnya untuk minggu depan ini. Saya nak terus saja bersama dengan Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pakar meteorologi Universiti Malaya dan juga Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan. Assalamualaikum Prof. Terima kasih sudi bersama saya dalam Fokus minggu depan. Prof berada di Kedah sekarang ini. Boleh kongsikan dahulu bagaimana keadaan cuaca di sana? Mungkin sudah ada kenaikan air di beberapa kawasan? Ada, tetapi cuaca di Kedah ni redup, dah hujan 2-3 hari dah. Dan bila saya memang baru saya balik daripada Tanjung Dawai, dan sungai-sungai agak melimpah lah, tapi bukan padas bahaya, tapi melimpah dah. Dan saya juga tengok banyak orang kata tidal barrage yang tidak bagi air laut masuk telah ditutup. Jadi air masin tak boleh masuk ke dalam sungai-sungai tersebutlah. Dan jadi I think saya rasa ini adalah satu daripada langkah-langkah untuk mengurangkan kemasukan air laut ke dalam sungai. Kerana sekarang ni sedang musim menanam kat Kedah. Jadi Prof, kalau kita nak lihat kepada ramalan itu dikaitkan dengan pengaruh daya tarikan graviti yang membawa kepada kemungkinan berlakunya limpahan air di daratan dan juga banjir di kawasan rendah. Boleh Prof terangkan sedikit apa yang boleh kita jangkakan berlaku untuk hari-hari akan datang kawasan yang terjejas seperti di Kuala Muda, Bagan Datuk, Pelabuhan Klang, Batu Pahat dan Pontian ini? Ya, setengah-setengah kawasan di pantai barat dan timur, dia lebih lagi impak kepada kenaikan orang panggil pasang surut lah. Jadi apa yang kita dapati, pasang surut ini dipengaruhi oleh bulan. Jadi bila bulan penuh dan juga bulan mula, ianya akan menyebabkan pasang surut ni meningkat. Lepas tu dia turun balik lah. Jadi ini adalah setengah tempat macam Kelang, macam dia ada impaknya di mana kenaikan pasang surut ni agak tinggi, 2 meter dan sebagainya. Jadi dia juga dikaitkan juga dengan kalaulah angin kencang. Jadi kalau angin kencang, apa yang kita hadapi sekarang ialah di pantai barat, angin adalah bersifat kebaratan. Maknanya dia bawa angin daripada kebaratan, dan dengan ini dia boleh memukul air laut itu supaya dia tinggi sedikit. Jadi di situlah mengapa PHN merasakan bahawa kemungkinan air pasang surut ni akan meningkat dan melimpah di semua kawasan-kawasan yang terlibat di pantai barat lah. Semuanya, Pontian, Kelang, Kuala Muda, semuanya adalah kawasan-kawasan pantai barat, bukannya kawasan-kawasan pantai timur. Itu mengenai fenomena air pasang besar, tapi kita juga nak bincang mengenai dengan La Nina kerana
Prof, baru-baru ini juga ada cakap dalam media, beberapa media lain mengenai dengan kesan La Nina yang mana kita jangka pada hujung tahun ini La Nina dijangka akan berterusan. Jadi bagaimana pula untuk ramalan La Nina yang kalau kita nak merujuk kepada Climate Prediction Center of the United States National Oceanic and Atmospheric Administration sebelum ini ramalkan ada 50% kemungkinan chances untuk La Nina ini kekal sehingga hujung tahun. Jadi bagaimana pula ramalan ataupun penerangan Prof mengenai dengan fenomena La Nina pula? Ya, berkait dengan La Nina, kita ada dua faktor yang merangsang kejadian hujan. Satu ialah La Nina dan satu lagi ialah apa yang dikatakan Indian Ocean Dipole, IOD, yang berkait negatif. Jadi dua-dua faktor ini bergerak selari sekarang ini dan ini akan merangsang daripada segi iklim hujan yang lebih daripada normal, maknanya 10 ke 20% lebih pada normal. Dan selalunya La Nina ini juga akan semasa musim timur laut yang akan datang, ya bulan November ni, dia juga akan membawa luruan monsun yang agak kencang sedikit daripada normal. Dengan itu dia akan menghasilkan lebih banyak hujan dan kemungkinan banjir adalah agak tinggi. Kemungkinan, bukan kerana saya tidak boleh mengatakan bahawa dia akan jadi banjir, tapi kemungkinannya adalah lebih tinggi oleh kerana dua faktor ini, iaitu faktor IOD negatif dengan faktor La Nina. Jadi kita ambil daripada iktibar bahawa kebanyakan banjir besar yang kita hadapi ialah sama ada La Nina yang 2021 tu ataupun Enso neutral yang 2014. Tapi sekarang ni dua faktor ni, IOD dengan negatif dengan La Nina, ini yang menyebabkan banyak peramal-peramal menjangka bahawa kemungkinan hujan lebat tu tinggi. Mengenai dengan hujan lebat dan juga taburan hujan, kalau pemerhatian Prof sendiri, kalau nak melihat untuk beberapa minggu yang lepas, sudah boleh lihat taburan hujan yang lebih tinggi sudah pun berlaku atau belum lagi? Dia lebih sekarang ni, dan kalau saya baru duk menjelajah ke kawasan Kedah dan sebagainya, dia banyak juga kawasan-kawasan yang boleh dikatakan dia punya air tu melepasi batas bendang tu. Taklah banyak, tapi nampak air banyak lah di bendang-bendang. Jadi kita dapati dah 3 hari berturut-turut dah hujan tak, orang kata tak berhenti di Kedah. Ya, jadi Prof mengambil kira taburan hujan yang lebih tinggi sama dengan 2014 ataupun sama dengan 2021, sudah tentunya tumpuan terarah kepada cuaca apabila kita bercakap bukan saja mengenai dengan risiko banjir tetapi mengambil kira juga dengan kemungkinan PRU pada penghujung tahun ini, yang mana beberapa pakar termasuklah Prof sendiri sudah pun memberi amaran tentang risiko mengadakan PRU pada musim banjir. Kalau PRU ini diteruskan, adakah Prof berpandangan negara sudah pun bersedia? Apa persiapan yang perlu dibuat jika PRU diteruskan meskipun dengan ramalan cuaca yang kita sudah pun jangkakan pada hujung tahun ini? Saya lebih mengambil iktibar apa yang terjadi pada banjir 17, 18, 19 Disember, di mana banjir itu berlaku selepas 1 hari atau 2 hari selepas PRU di Sarawak, di mana saya sendiri telah memberi khabar kepada pemberita, saya one of the editor lah, bahawa kemungkinan besar ada banjir. Tetapi masa tu beliau berada di Kuching dan beliau tidaklah boleh, orang kata, menggerakkan media untuk menjerit seperti yang saya nyatakan itu. Dan jadi inilah yang menjadi masalah, bukannya kejadian banjir tapi tumpuan 100% patut diberi untuk merancang dan menangani kemungkinan banjir ini. Jadi kalaulah adanya PRU, tumpuan ini tidak diberi kepada PRU tersebut. Itu yang terjadi mengapa kita punya respons ke banjir 18-19 agak cacar merbah.
Jadi Prof mengambil kira risiko kemungkinan banjir itu kalau nak dibandingkan sama ada sama dengan 2014 ataupun dengan 2021, mungkin kita boleh membuat perbandingan persamaan dengan beberapa negara lain yang kalau kita lihat banjir yang berlaku di beberapa negara meskipun bukan musim tenggujuh tetapi sudah pun berada pada skala yang lebih teruk pada tahun ini. Adakah kita boleh jangkakan skala yang lebih besar juga bagi Malaysia? Dia masalah untuk orang kata ramal banjir ni memang agak susah. Tetapi yang lebih penting ialah perancangan kita untuk menangani banjir. Kerana bila banjir nak terjadi, kita hanya dapat window mungkin 3 atau 4 hari sebelum ianya terjadi. Jadi tumpuan yang kita perlu beri ialah kepada orang kata macam dalam bahasa Melayu track banjir itu, dan lepas itu mengusahakan apa orang kata yang perlu dibuat di dalam 24 ke 72 jam yang akan terjadi itu. Itu yang penting. Jadi kalau tumpuan itu tidak diberi semasa banjir itu sedang berkembang, ya, maknanya kita orang kata kita khasnya policy maker dan juga orang yang patut membuat decision berada di bersamping dengan politician lebih menumpu kepada PRU. Itu yang saya rasa bermasalah. Kerana kita hanya ada window 3 atau 4 hari untuk respon bila banjir itu nak berlaku. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pakar meteorologi. Banyak lagi yang saya nak tanya kepada Prof, tapi itu saja masa kita ada untuk segmen pertama. Fokus minggu depan, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan, dan sebentar tadi saya bersama dengan Prof Datuk Azizan membincangkan mengenai dengan amaran banjir pada hujung tahun ini dan juga mengenai dengan ramalan cuaca pada minggu akan datang. Pada masa yang sama, hari ini Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menggesa rakyat Malaysia, terutamanya agensi kerajaan, supaya bersiap siaga menghadapi banjir berskala besar yang diramalkan berisiko melanda negara mula hujung bulan depan. Sultan Abdullah meminta agensi kerajaan membuat persiapan rapi secara menyeluruh demi kemaslahatan masyarakat sekiranya ramalan yang dibuat oleh Met Malaysia sebelum ini menjadi kenyataan. Itu antara titah Yang di-Pertuan Agong pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1444 Hijrah di Ibu Negara. Jadi, sebelum kita berakhir pada jam ini, kita ikuti ulang siar titah Yang di-Pertuan Agong. Saya Nala Huda, salam hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan Isteri. Yang berhormat Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, Persekutuan, tetamu kenamaan, hadirin dan hadirat yang beta kasih sekalian. Alhamdulillah, beta merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat, inayah dan nikmat kurniaannya, maka dapat kita semua berhimpun bersempena sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabat baginda. Rabiul Awal yang kunjung tiba sekali lagi merupakan bulan kelahiran kekasih Allah SWT yang diutus untuk membawa 1000 kerahmatan pada kita manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang bermaksud,
tidak kami utuskan kamu, yakni Muhammad, melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Hakikatnya baginda adalah merupakan ciptaan yang paling sempurna dan paling mulia. Baginda meneduh jiwa di kala gusar, menerangi hati yang penuh kebatilan dan membawa sinar cahaya dalam 1000 kegelapan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, rantaian mutiara sejarah menzahirkan bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya berkonsepkan teologi dan spiritual semata-mata. Baginda memandu kita dalam pelbagai aspek kehidupan yang turut merangkumi konsep pentadbiran berasaskan good governance, politik, ekonomi, keselamatan dan keadilan. Baginda mengajar setiap pemimpin untuk pertamanya menetapkan niat yang betul. Setelah itu, berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pegangan utama. Konsep pemerintahan yang dituntut Islam adalah merupakan satu amanah yang sentiasa berada dalam ruang lingkup ikatan perjanjian di antara manusia dengan penciptanya. Makanya, setiap apa yang dilakukan oleh pemimpin hendaklah dibuat semata-mata atas dasar untuk menjaga kemaslahatan ummah. Kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut hubungan yang erat antara pemimpin dan masyarakat yang berasaskan kepada sikap sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Sabda baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu serta mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Manakala seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Hadirin hadirat yang berterkasih sekalian, kemuncak kepada usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan terbinanya sebuah kerajaan Islam menerusi penghijrahan baginda dan para sahabat ke kota Madinah. Menurut lipatan sejarah, setibanya di kota Madinah, baginda telah membina masjid, mempersaudarakan umat Islam dan mengubal piagam Madinah. Hasilnya, satu kesatuan masyarakat Madinah yang berbilang kaum, etnik dan agama telah berjaya dibentuk menerusi formula sosial, politik dan ekonomi seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah yang digubal 6 abad lebih awal dari Magna Carta adalah merupakan asas kekuatan pembinaan sebuah negara yang menjamin hak setiap warga tanpa meminggirkan mana-mana kaum. Kita semua wajar mengambil iktibar bahawa kecemerlangan kerajaan Madinah adalah kerana kekuatan sosiopolitik yang menjamin hak dan keadilan warga, keberkesanan penyatuan ummah dan pembangunan ekonomi yang dinamik. Baginda mengutamakan kepentingan ramai berbanding individu. Baginda tidak memperjuangkan agenda sempit. Sebaliknya berlaku adil
dengan membangunkan satu gagasan untuk kesejahteraan semua. Hakikatnya, perbezaan sosial politik dan sosial budaya adalah merupakan lumrah dan fitrah kejadian manusia. Akan tetapi, Rasulullah SAW telah mengajar kita bahawa keupayaan membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu merentasi pelbagai batas perbezaan adalah merupakan resepi kepada kestabilan dan kejayaan sebuah negara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang bermaksud, Allah tidak melarangkan kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihani orang yang berlaku adil. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menuntut umatnya untuk sentiasa melakukan persediaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan masa hadapan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Nisa ayat ke-71 yang bermaksud, wahai orang beriman, bersiap sedialah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama. Jelas, dalam apa jua keadaan, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk membuat persediaan sebelum berlaku sebarang kejadian dan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Di sini kita sedia maklum bahawa saban tahun tak kala kehadiran bulan November, Malaysia akan berhadapan dengan risiko berlakunya banjir. Baru-baru ini Jabatan Meteorologi Malaysia telah meramalkan negara akan berhadapan dengan hujan lebat berterusan dan risiko banjir berskala besar mulai hujung November. Pada kesempatan ini, Beta ingin mengingatkan seluruh rakyat Beta untuk memperkemaskan diri dan melakukan persediaan bagi menghadapi fenomena perubahan cuaca yang bakal berlaku kelak. Beta turut meminta agar semua agensi-agensi yang berkaitan untuk membuat persediaan yang rapi secara menyeluruh demi kemaslahatan ummah. Persediaan tersebut bukan hanya dalam aspek mengurangkan kesan banjir, tetapi merangka satu kaedah bagi bantuan kepada mangsa banjir dapat diberikan secara lebih terancang, segera dan lebih efektif. Mengambil tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini iaitu Keluarga Malaysia, Pemangkin Kemakmuran, marilah kita menyatukan ikatan hati dan menumpukan usaha ke arah memelihara kemaslahatan ummah. Janganlah kita terlalu jauh menyimpang dari landasan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah memberi contoh dan model yang cukup sempurna untuk kita teladani bersama. Baginda telah menerangi kita dengan jalan yang benar lagi adil. Marilah kita bangkit bersama-sama dan memberi keutamaan kepada kemaslahatan ummah dengan menjunjung petunjuk dan tauladan yang telah diwasiatkan oleh seorang insan yang paling sempurna lagi mulia. Mengakhiri titah, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa ditucuri rahmat dan limpahan kasih sayang pada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi negara kita yang kita cintai ini dan rakyatnya dari sebarang musibah dan bahaya yang melanda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.